1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay. Freestyle. Alright. Saya pun tadi Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Pengarah Kanan Perkhidmatan Tugas, Pengarah Bahagian. Dapat kita berkumpul pada Kudus. Assalamul mu'min wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad al-amin mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma ya muhaimin ya raqib ya dzal jalali wal ikram. Semoga tercapai objektif lawatannya dan bermanfaat buat segala Yang berhormat Tuan Datuk Kanisman Awang Salini, Timbalan Menteri Kesihatan, Yang Berhadiah Datuk Haji Singh, anak dia lagi Haji Singh, Ketua Sekretariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha pengarah-pengarah program perkhidmatan farmasi yang dimiliki pegawai iringan dan seterusnya warga program perkhidmatan farmasi yang dikasihi sekalian. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dan syukur kehadirat Ilahi kerana limpah kurnia kita pada hari ini dapat berkumpul di sini meraihkan lawatan kerja yang berhormat Menteri Kesihatan pada hari ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada YT Menteri kerana dapat sudi meluangkan masa untuk hadir pada program perkhidmatan farmasi pada pagi ini lah, ya. Sebagaimana semua telah sedia maklum, program perkhidmatan farmasi adalah salah satu program di bawah KKM yang bertanggungjawab untuk meningkatkan tahap kesihatan rakyat lah, menerusi kecemerlangan praktis farmasi, ya. Untuk makluman YB lah, sedikit sejarah lah saya kongsikan kat sini, ya. Sejarah perkhidmatan farmasi bermula daripada tahun 1951 lah, di masa zaman pra-kemerdekaan. Fungsi-fungsi utama telah wujud melalui akta-akta lah. Banyak kan kau tengok akta-akta kita semua tahun 1992 ya, yang dekat atas lah, ya. Itu antara bibit permulaannya lah, ya. Jadi pada tahun kemerdekaan 1957 tu kita terdapat hanya 23 orang ahli farmasi berdaftar pada waktu itulah di seluruh negara, ya, tahun 1957. Dan mulanya bangunan ini di bawah rancangan Malaysia kedua antara tahun 1961 hingga 65 dipersetujui untuk ditubuhkan Makmal Ubat dan Stor di Pali Jaya dan siap pada tahun 69 lah. So bangunan ini lah. So saya rasa sebahagian besar timbalan pengarah kita yang kebanyakan yang tak lahir lagi lah yang ada kat sini, ya. So that is how old this building is lah. Okay, so sejak itu kita telah berkembang dengan pesatnya lah. Daripada tahun 69 tu mula wujudnya bahagian perkhidmatan farmasi pada waktu itu dalam tahun 74, dan seterusnya pada tahun 76 wujud cawangan penguatkuasaan farmasi. Jadi selepas tu kita berkembang lah, daripada situ lah. Pada mula awal-awal tu sebab ini makmal ubat dan stor, jadi masa tu ahli farmasi kita digelar sebagai aku, ahli kimia ubat. Kita panggil aku ahli kimia ubat pada waktu tu lah. Dan seterusnya kita juga berkembang diperluaskan mengikut isu-isu kepentingan semasa lah, termasuk dari segi jaminan kualiti dan sebagainya, quality assurance pharmaceutical. Kita juga telah berkembang dari segi amalan dan praktis farmasi di hospital dan klinik kesihatan, termasuk perkhidmatan klinikal farmasi kita dah mulakan lebih berapa belas tahun yang lalu lah, ya. So of course penguasaan farmasi kita pun dah terlibat dengan kolaborasi internasional dan sebagainya. Dan kita juga luaskan penjagaan farmasikal direct kepada pesakit lah, termasuk kita dah ada juga ahli-ahli farmasi klinikal di ward-ward perubatan, ICU dan sebagainya lah, berbagai disiplin lah sejak akhir-akhir ini lah, 20 tahun kebelakang ni lah, ya. Jadi secara sepintas ni sekarang kita ada
bahagian regulatory farmasi negara, bahagian penguasaan farmasi, bahagian amalan dan perkembangan farmasi, bahagian dasar dan perancangan sertifikat farmasi, dan bahagian lembaga farmasi Malaysia. So itu rangkaian yang ada pada hari ini lah. Jadi usaha yang kita laksanakan di peringkat program perkhidmatan farmasi adalah bertepatan dan seiring dengan komponen-komponen yang kita perkenalkan di bawah dasar ubat nasional ataupun kita kenali sebagai DUNAS, yang merupakan dokumen rasmi polisi kita mengenai pentakliban matlamat jangka sederhana dan panjang sektor farmasikal negara. So melalui pengenalan dasar ini, inisiatif-inisiatif yang telah kita bentangkan lebih lanjut dalam sesi pembentangan selepas ini lah, kita akan uraikan sedikit ya. So sebelum saya akhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada YB Menteri Kesihatan, Timbalan Menteri dan juga Datuk KSU lah kerana sudi realisasikan jemputan kami lah pada sesi lawatan ini lah. So itu saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Yang berhormat Tuan Rakyat Islam, YB Tuan Intan Ismail bin Awang Sahri, selaku Kepala Menteri Kesihatan Malaysia yang berbahagia, Ajit Singh, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berusaha Puan Nurhaliza, Yang Abdul Halim, Pengarah Peranan Perkhidmatan Farmasi, Yang Berusaha Pengarah Bahagian Program Perkhidmatan Farmasi, Yang dihormati Timbalan Pengarah Bahagian di Program Perkhidmatan Farmasi, Ketua Kebajikan dan Ketua Kawanan Kementerian Kesihatan Malaysia, seterusnya Wakil Program Perkhidmatan Farmasi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya tak pandai berpantun. Jadi tak tahu nak balas. Nantilah, kadang-kadang dia datang. Nanti kita buat. Dan pada dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan semua warga program perkhidmatan ini yang menerima kunjungan saya buat pertama kalinya. Ini buat pertama kali juga untuk Datuk KSU. Pertama kali juga, alhamdulillah. Jadi saya yakin kompleks ini tadi Puan Nurhaliza sebut ya, maksudnya sejak saya usia 5 tahun dah. So boleh kira lah umur saya ni kan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi penghargaan di atas komitmen yang telah diberikan oleh dan segala khidmat bakti lah yang diberikan oleh warga perkhidmatan farmasi kepada saya sebagai Menteri Kesihatan pada kali inilah. Dan saya yakin sebenarnya komponen farmasi ini memang satu komponen yang sangat penting kan. Jadi kalau dia jumpa doktor saja tak ada ubat, dia tak minat baik juga. Kadang-kadang dia orang kata 50% dia ada baik, lepas tu tambah ubat dia tak boleh baik sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya pentingnya juga farmasi ini dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk kesihatan rakyat. Jadi saya percaya kepada teamwork. Saya percaya apa pun kita perlu bekerjasama, dan saya yakin kita perlu menjalin hubungan baik dalam teamwork kita ini antara menteri, antara pekerja-pekerja ataupun pegawai-pegawai atasan kementerian dan juga semua komponen-komponen bawah kita kena bekerjasama. Jadi dengan itu ia, kalau kita tengok benda ini memang selaras ya dengan hasrat yang Umat dan Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa semua kementerian dan agensi kerajaan tidak bertindak dan bekerja secara silo. Jadi semua pun kita kena bekerja sama. Orang kata orang sekarang punya apa tu delegator. Mungkin dia tak delegator. Jadi kita kena perlu ada dalam kerjasama kita tu kan antara orang kata
kita saja dalam kementerian, tapi bahkan kita kena juga bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk memastikan yang terbaik. Saya yakin dengan berteraskan visi DKM, iaitu negara menggembling tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik, ia mampu menjadikan anjakan paradigma kepada seluruh warga kerja program perkhidmatan farmasi DKM ini dalam memberikan perkhidmatan dan tenaga kerja yang terbaik bagi mencapai misi tersebut. Program perkhidmatan farmasi merupakan sebuah program yang bertanggungjawab menerajui pengurusan perkhidmatan perkhidmatan di negara ini. Dia jadi famous tu masa pandemik kan, sebab dia cerita pasal vaksin kan. Jadi itu betapa pentingnya sebenarnya perkhidmatan ini. Saya percaya program perkhidmatan farmasi secara proaktif telah mengambil tindakan seperti membangunkan inovasi dan perkhidmatan tambah nilai seperti mengurangkan masa menunggu mengambil ubat untuk pesakit, menjalankan fungsi regulatory yang macam saya sebut tadi, dan tindakan penguasaan yang efisien mengikut undang-undang bagi memastikan akses produk yang dipasarkan dalam negara adalah berkualiti, berkesan dan selamat demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ke depan-depan ini dengan perkhidmatan farmasi, alhamdulillah dengan inisiatif yang terakhir saya sebut lagi dalam amanat itu alhamdulillah sangat baik. Itu kita telah come up with label real kan, jadi mendapat dukungan yang meluas dan puji-pujian lah. Terima kasih dan tahniah juga kepada bagian perkhidmatan farmasi ini adalah satu perkara yang baik, dan saya yakin insyaAllah selepas pada ini banyak lagi inovasi-inovasi lain yang akan dilaksanakan oleh program ini. Jadi hari ini saya ingin mengambil kesempatan sempena lawatan kerja rasmi saya ini untuk mengenali lebih dekat dan memahami fungsi serta peranan setiap bahagian dalam program perkhidmatan farmasi. Tadi saya dah dengar dalam tempat bahagian. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya nak jatuh cinta dengan farmasi, perkhidmatan farmasi. Hari ini insyaAllah kita pastikan kita datang dan kenal insyaAllah. Jadi saya berikhtiar untuk mewujudkan insyaAllah tenaga kerja yang proaktif serta produktif dengan kepentingan terhadap isu kebajikan dan perkembangan kerjaya semua kaki tangan di setiap peringkat. Jadi bila saya sebut hari itu juga tentang tambahan penempatan, dan kita juga memberi keutamaan juga kepada penempatan farmasi. Jadi kita akan tinggalkanlah, walaupun ada juga orang kata kemudian kena cakap pasal penempatan doktor je kan, sebab orang paling banyak lisi kat luar tu. Jadi itu kita kena tackle lah. Tapi seperti yang saya sebut tadi, semua pun penempatan adalah penting, baik nurses, baik MD, baik farmasi, semuanya penting. Sebab kita tak akan jadi satu perkhidmatan yang lengkap tanpa yang lain-lain. Harapan saya agar seluruh warga program perkhidmatan farmasi mengempeling tenaga bersama-sama saya dan juga dengan kepala dan semua yang di perkhidmatan ini supaya kita dapat menjayakan usaha ini secara murni dan meningkatkan prestasi dan memastikan penyampaian dasar-dasar kesihatan kerajaan diterjemahkan dengan sebaik mungkin. Saya amat berharap semua warga program perkhidmatan farmasi supaya lebih hati dan responsif terhadap segala isu yang dibangkitkan oleh rakyat, seperti keselamatan sakit ini yang penting. Itu memang satu perkara yang kita tak boleh abaikan. Masa menunggu yang ini yang selalu sebut juga, masa menunggu yang lama dan macam-macam lain-lainnya, supaya kita dapat bersama-sama menemui jalan penyelesaian terbaik bagi isu-isu tersebut. Semalam kita kembali perkara saya rasa saya dah dengar juga ini, tapi semalam memang betul-betul tengok walaupun belum beroperasi, tapi saya dah nampak ada drive-thru farmasi. This is also very good. Dengan virtual clinic kita, dengan drive-thru farmasi kita, ini adalah antara inovasi yang kita lakukan untuk memastikan skala luar keprihatinan rakyat terhadap perkhidmatan kita dapat selesaikan dengan baik. Jadi alhamdulillah, tahniah sekali lagi. InsyaAllah selepas ini saya yakin saya akan dapat dengar dan melihat banyak lagi perkembangan insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
turun tangan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya teruskan so sedikit perkongsian ini cakap asasi tadi. Kita ada 5 bahagian yang sekarang ni di bawah bahagian regulatory pharmacy ataupun lebih dikenali sebagai MPRA ya. Kita bangkitkan pengarah baru menggantikan mata pengarah yang telah bersara 1 Disember belum dibuat. Jadi buat sementara ni Puan Rosilawati Ahmad lah timbalan pengarah MPRA yang menanggung kerja lah ya. Dan seterusnya di sebelah saya ni Cik Roslan pengarah bahagian penguasaan farmasi ya. Puan Fauziah Abdul Rashid pengarah bahagian amalan dan perkembangan farmasi ya. So ini secara selalunya saya rasa perasaan very jelas lah dengan nama tajuk tu ya. Bahagian amalan perkembangan farmasi sangat penting lah. Sebab kita menjaga perkhidmatan yang pegawai farmasi kita sampaikan di hospital dan juga klinik kesihatan. Jadi apa-apa isu dan polisi dan sebagainya kita bermula daripada sini lah. Jadi macam kata-kata contoh yang aktiviti yang kita dah masuk ke masyarakat dan sebagainya, contoh yang braille itu bawah bahagian amalan dan perkembangan farmasi lah. Kita ada satu cawangan khas yang fokus kepada aktiviti tersebut yang berkaitan untuk approach kepada rakyat, kepada orang awam dan rakyat secara keseluruhan. Itu cawangan penggunaan ubat berkualiti. Yang selain daripada perkhidmatan yang kita berikan di secara rasmi di hospital dan klinik kesihatan tadi lah, aktiviti ini banyak menyentuh masyarakat. Yang seterusnya pengarah bahagian dasar dan perancangan sertifikat farmasi. Di sini kita uruskan berkaitan sumber manusia, perancangan latihan dan ada tuju yang polisi-polisi yang berkaitan lah untuk masa depan farmasi lah. Dan seterusnya pengarah bahagian lembaga farmasi Malaysia Puan Akmayatun yang ini lembaga farmasi sebenarnya bahagian lembaga farmasi adalah sekretariat kepada lembaga farmasi Malaysia. Dia sama macam MMC lah yang mana kita kawal pendaftaran ahli farmasi, ada kalau ada apa-apa isu tingkat salah praktis dan sebagainya di bawah lembaga farmasi. Apa soalan? Kami ada satu kuntung saja tumpang ini masa farmasi itu antara perkara yang ditegur lah yang kebanyakan menteri bilang. Saya lupa nak mention Puan Siti Aisyah Bahari pengarah lembaga dasar, saya tak suka nama sorry. Ya, saya dah berapa wanita dalam keseluruhan kita ada dalam almost 70-30 something like that, around that. Dekat ground, dekat lapangan pun lebih kurang. Tapi kalau tengok di bahagian yang banyak sikit yang kumbangnya adalah perasaan farmasi lah. Sebab nature kerja tu kan. Jadi kalau kata tengok structure, kalau di negeri cawangan perasaan tu dia balance sikit lah. Tapi still tak ada dah sampai 70% macam tu lah. Sebab kita memang secara keseluruhan ni memang kita ramai perempuan lah. Saya rasa sama juga macam doktor pun. Dia punya tu tapi kami agak obvious lah sebab di PKU pejabat ramai perempuan. So okay, next. So ini kita kongsikan sedikit lah visi-visi dah secara keseluruhannya. Kalau kita kata mengaplikasikan undang-undang dan penambahan tambah baik polisi sedia ada ni, ini lebih banyak sama ada MPRA, penguatkuasaan dan juga bahagian dasar lah, itu dia punya ni. Kalau sistem organisasi respons efektif demi mencapai perkhidmatan ini lebih berat kepada kebanyakannya bahagian amalan dan perkembangan farmasi lah. Yang jana sumber manusia dan sebagainya dari dilakukan perancangan bahagian perancangan dasar dan perancangan strategi dan juga kerjasama memastikan amalan baik dalam perkhidmatan sentiasa dilaksanakan tu pun kita itulah saya kata melalui garis paduan dan sebagainya dah kebanyakannya kalau dekat hospital dan klinik kesihatan sebagai amalan farmasi dah dia punya mata dia lah untuk lihat secara keseluruhan.
So sedikit kita kongsikan jugalah sedikit mengenai kolaborasi dan perlibatan antarabangsa. So ini kebanyakannya yang kalau convention narkotik, psychotropic substance dan illicit traffic of narcotic drug ni semuanya bawah bahkan penguasaan ini melibatkan di peringkat antarabangsa. Mana negara kita join lah, contoh tahun 60-an kita mula join mengenai narkotik. Tahun 70-an kita mula masuk join yang apa yang bersedia di peringkat antarabangsa mengenai psychotropic substance, kawalan dan sebagainya, dan juga psychotropic substance dengan narkotik kita join pada tahun 88 lah. Ini antara aktiviti yang berterusan lah kita buat sampai sekarang. So seterusnya untuk kolaborasi antarabangsa juga, next slide please. Ini antara kebanyakan majoriti pada slide ini adalah penglibatan yang melibatkan MPRA lah, di peringkat antarabangsa. Contohnya Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme ataupun PICS, di mana ini adalah kolaborasi antara negara-negara yang kita recognize bila kita dah pergi audit GMP, Good Manufacturing Practice tu di mana-mana kilang pharmaceutical. So kita tak perlu pergi lagi. Maknanya ataupun kalau kita Malaysia, katalah tim Malaysia pergi melawat satu kilang di mana-mana negara, so member yang join PICS ni tak perlu hantar auditor lain lah. Maknanya itu adalah persetujuan yang kita iktiraf isyada lah, jadi tak ada duplication lah antara NRA ataupun National Regulatory Agency lah. Ini satu collaboration yang signifikan lah dari segi kita mudah untuk. Maknanya bila kita nak daftar satu produk, bila kita tengok member country kita dah pergi, kita takkan visit lagi, memadai kita hanya dapat dia orang akan kongsikan laporan. Jadi untuk nilai produk tu lebih kita tak bawa masa lah untuk satu-satu negara pergi lihat, contoh dia lah. Dan juga kita juga ada kolaborasi dengan agensi lain lah, authority contoh kalau kata yang bawah tu yang HSA itu adalah dengan negara Singapura lah, di mana regulatory agency dia lah equivalent to our MPRA. Dan juga kalau PMDA tu negara Jepun, macam contohnya negara yang dengan PMDA ni tahun lepas tu kita ada mesyuarat lah, biasanya tahun lepas kita buat online mesyuarat dengan yang PMDA Jepun, dan kita bertukar-tukar lah apa-apa yang recent practice dan sebagainya. Dan juga dengan Australia dan Taiwan juga is ongoing lah, dah lama kita ada aktiviti ni, sedikit perkongsiannya. Selain daripada itu mengenai kolaborasi pelibatan antarabangsa, yang ini yang terkini lah, kita sedang lead lah untuk ASEAN Pool Procurement bagi di bawah ASEAN Health Cluster 3. Ini di peringkat Malaysia kita dah negara kita dah pilih beberapa produk lah yang kita nak cadangkan sebagai untuk dijadikan pool procurement di peringkat ASEAN, dan ini masih di peringkat perbincangan dengan ASEAN Secretariat lah. So ini antara salah satu aspirasi lah yang Tan Sri fikir sendiri push lah. Ini sebenarnya hasil daripada kejayaan kita dari kita buat pool procurement di Malaysia antara 3 kementerian. Kementerian Pendidikan kita, dan juga Kementerian Pertahanan. Jadi ini buka slide. Okey. Ini contohlah pool procurement yang kita buat antara kementerian ni yang kita telah buat. So ini melibatkan beberapa item lah yang kita jadikan ni. Sekarang ni ada 82 ubat lah yang kita maknanya kita buat kontrak bersama YB. Bila kontrak tu dimuktamadkan, KKM beli sendiri dengan menggunakan kontrak yang sama, dengan harga capping yang sama lah. Jadi macam Kementerian Pendidikan, Ministri hospital boleh beli daripada kontrak tersebut untuk item berkenaan. Jadi Mindian pun MOD dapat juga maklumat yang sama lah, hospital akan tentu. So sejak kita laksanakan tu untuk inisiatif ni, kita dah berjaya buat perkhidmatan dalam 179 juta lah. Itu dah antara tahun 2020 hingga tahun lepas lah. Kita ikat satu kontrak, katalah kita pilih syarikat farmasikal yang kita dah pilih tu dengan spesifikasi semua sama. Jadi bila syarikat tu terpilih untuk tempoh 2 atau 3 tahun tu,
KKM pun guna kontrak tu, Kementerian Pendidikan pun boleh, dia tak payah lagi panggil sebut harga masing-masing tu. Jadi selama ni kita dekat kontrak kesihatan, kita ada kontrak kita yang 300 lebih item tu kita panggil untuk fasiliti kita saja. Maknanya kontrak tu diguna pakai oleh anggota kita di hospital dan klinik kesihatan beli sendiri yang itu. Tapi bila kita kata pool procurement interagency ni, kontrak yang sama boleh manfaatkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Hospital Angkatan Tentera. Jadi ini inisiatif ni alhamdulillah berjaya lah. Daripada 82 item yang kita maintain dalam projek ni, kita dapat penjimatan lah throughout 2 tahun lebih tu. Dia dapat macam katalah mungkin University Hospital kalau dia beli beras ringan harga tu mahal sikit. Jadi bila dia beli secara kita pool seluruh negara, jadi economy of scale tu adalah. Jadi kita dapat harga lebih murah. Jadi kita kira macam katalah harga KKM sebelum ni masa kita KKM saja mungkin kata RM10. Jadi kita ada saving tu, kita kira saving tu untuk 82 item dengan pelibatan 3 kementerian tu kita dapat saving dalam 179 juta untuk tempoh yang kita dah laksanakan. Ini ongoing lah, ini baru lagi inisiatif ni YB, kita dapat tamatkan kontrak dalam tahun 2020 sehingga sekarang. Yang itu belum. Ini sebab ini ikatan kontrak, ini tak ada isu. Ini dia bukan anggap sebagai kawalan harga. Ini yang itu kami tapi ialah still ada bargain ni lah, sebab tu dia macam tender biasa lah, tapi kita luaskan tender tu kepada partisipan dia adalah 2 kementerian lain. Itu ini antaranya lah. So susulan daripada tu tadi saya kata aspirasi KPK, back to next slide tadi tu. Okay, jadi based on this kita berhasrat lah, mungkin kita tengok ada beberapa item kita pun dah buat analisis. Item tertentu yang masih mahal di Malaysia dan juga kita mungkin juga ada certain item yang kita pilih tu mungkin kawan-kawan kita di region tu mahal juga. Jadi kita nak satukan kontrak tu dengan harapan kita dapat. Ini agak mencabarlah sebenarnya Wabi, tapi kita rasa gerak daripada sekarang mungkin terlaksana dalam masa kita kena melangkah dululah. So ini challenging lah, nak dapat persetujuan antara country-country itu bukan senang lah. Tapi kita rasa nothing impossible lah. Ini kita akan teruskan. So untuk ini juga saya ingin sentuh sikit mengenai macam dari segi harga tadi yang YB sebut. Untuk antara langkah-langkah yang kita telah laksanakan sejak 2012 lagi, contohnya kalau yang perkongsian harga di peringkat international, kita ada platform PIMAC yang tu dikawal oleh diselenggara oleh WHO lah, iaitu melibatkan ASEAN member state yang lain lah. So yang ni sejak 2012 dan kita juga insya-Allah dalam waktu terdekat akan dapat upgraded version lah. Yang ni perkongsian harga, jadi kita boleh nampak harga selain daripada harga kita, harga kawan-kawan di negara ASEAN yang join tu kita boleh dapat. Jadi itu guna benchmark untuk kita compare where we are lah, sama ada kita termurah ke, masih mahal ke dan sebagainya. It's ongoing analysis lah. Next. Dan sebelum Ya, kita pergi berkenaan dengan perlibatan antarabangsa. Jadi YB pun akan pergi ke Jenewa hujung bulan ini. Jadi kalau dilihat kita ada attaché kesihatan di Jenewa dan dari kementerian kita, dan pegawai bukan pegawai perbadan tapi pegawai farmasi. So that's very significant. Puan Hafizah dulu dia pegawai khas former PKPF lah. So saya sentuh sikit ini mengenai perkongsian kita, apa aktiviti lah yang kita dah buat. Ini kita sebenarnya banyak aktiviti yang saya kata di bawah amalan dan pengembangan farmasi yang dilaksanakan di hospital dan klinik kesihatan. Tapi due to masa kami hanya pilih sini, kita fokus sedikitlah kepada perkhidmatan nilai tambah farmasi lah, ataupun kita kenali sebagai VAS, value added services farmasi.
Sebab kalau nak cerita semua, banyak aktiviti yang kami tak masukkan dalam slide adalah aktiviti yang berlangsung dekat ward. Sebab selalunya orang kalau sebut farmasi, dia ingat dispense ubat je dekat kaunter. Sedangkan kita dah beralih lebih 12 tahun dulu, kita dah beralih kepada perkhidmatan di ward. Kita ada farmasi yang masuk ward, ada farmasi yang attach di ICU dan sebagainya. Dalam slide yang ni, this time kami tak masukkan lah untuk ini sebab masa agak terhad. Jadi saya nak kongsikan sedikit lah mengenai macam tadi YB pun dah pernah sentuh. Kalau kita lihat pada slide ni, mulai 2008 lagi kita dah perkenalkan farmasi pandu lalu, iaitu bermula di Hospital Putrajaya kalau tak salah saya pada waktu itu. Dan sekarang ni kita dah perluaskan ke 103 fasiliti yang menawarkan. Jadi kalau macam kadang-kadang ada hospital baru, kadang-kadang dia buat terus site yang sesuai ataupun small counter yang berasingkan untuk pandu lalu supaya design tu dah cantik lah. Kalau kata yang ada ruang lah untuk ini, jadi senang lah. Tapi kalau peringkat awal tu, dia orang terpaksa renovate. Sedia ada yang guna satu pondok berasingkan macam-macam version lah yang ada. Tapi sekarang kita dah ada 103 fasiliti yang menawarkan perkhidmatan bekalan ubat susulan melalui secara kaunter pandu lalu. Jadi ada mekanisme dia masa dia sama. Bila kita kata perkhidmatan nilai tambah ni, pesakit waktu dia hari jumpa doktor tu, dia masih ambil di kaunter farmasi. Jadi kan sebab kita kata polisi kita bekas setiap bulan dan pesakit perlu top up setiap bulan ambil susulan. Jadi untuk mekanisme tu kita pecahkan. Ada yang hospital yang ada pandu lalu, dia boleh ambil bulan depan secara pandu lalu. Maknanya ada komunikasi antara kita dengan pesakit. Jadi dia datang bulan depan, dia tak payah beratur dan duduk di waiting area kita di kaunter farmasi tu. Sebab biasa pandu lalu ni kita buat di pinggir-pinggir ataupun pintu lain lah. Maknanya pasien tak payah keluar daripada kereta kalau untuk pandu lalu. Dia hanya hulur melalui tingkap kereta. Ya, kita itu komunikasi kita lah. Dia ada sistem kita dah selaraskan lah. Maknanya si patient A ni kalau kata bulan depan dia datang 1 hari bulan, kita dah prepare ubat tu 1 atau 2 hari. Dan kita masa dia datang, anytime dia datang, dikomunikate lah pukul berapa dia nak datang dan sebagainya, kita dispense pada dekat kaunter pandu lalu. So untuk seterusnya juga kita dah melangkah pada tahun 2011. Ubat melalui pos, ubat melalui pos di mana ubat-ubat tertentu ini, tapi ubat melalui pos ni kita tak cover lah kalau cold chain dan sebagainya sebab pos Malaysia tak ada sediakan perkhidmatan tu. Dan coverage pun tak seluruh negara lah, tak detail. Ada setengah daerah ataupun kawasan yang agak terpencil, pos Malaysia tak cover. Yang ni kita bergantung pada pos Malaysia lah untuk isu ubat melalui pos. So sekarang ni ada 280 fasiliti yang menawarkan perkhidmatan ubat melalui pos. Ini pun sama lah. Waktu pertama kali datang ambil ubat dekat tu, bila kita, kalau hospital yang ada offer sebenarnya, pesakit boleh bagi tahu untuk bulan depan saya nak melalui pos. Boleh pos ke alamat yang dipilih untuk kat rumah ataupun dekat tempat kerja. Ini kita sediakan perkhidmatan ni. So selain daripada itu juga, kita juga ada kita panggil loker ubat lah. Untuk loker ubat ni, sekejap lagi lepas pada pembentangan saya ni ada satu short video untuk perkhidmatan ni supaya ada animasi sikit lah, senang nak faham. So untuk ni kita loker ni, kita sediakan satu ruang di mana loker for you ni pesakit sama ada di kebanyakan sekarang dah pakai yang digital lah. Maknanya kita set kadang-kadang loker nombor 1 tu ada nombor dia, kita SMS ataupun WhatsApp kepada pesakit nombor tu, dia datang sekian hari bulan dia boleh buka dengan nombor digital kunci tu lah, dia datang ambil. Jadi dia tak perlu datang ke kaunter tu. Dan lokasi loker ni pun tak semestinya hospital dan klinik kesihatan saja. Ada yang kita dah kerjasama dengan pihak swasta, dengan mall, dengan dan sebagainya yang ada. Jadi maknanya ada yang di masjid pun, masjid besi tu, masjid Sultan Miza tu ada loker for you. Kalau bagi berminat nak tengok lah kalau yang dekat lah. Jadi oleh kerana saya sebut tadi limitasi sedikit mengenai loker for you ubat melalui pos tadi tu, kita ada beberapa limitasi yang tak boleh di-cover oleh pihak pos Malaysia. Kita juga telah melangkah kepada ubat melalui pihak ketiga ataupun nama ringkas dia UM3 lah. Sebenarnya ini agak baru, inisiatif yang terbaru, dan hari ini juga kita sediakan press statement lah untuk YB tanya untuk sempena majlis hari ini.
Ini kita mulakan tahun lepas di Perlis dahulu, dan yang terkini di Hospital Kuala Lumpur. Kita baru saja ini nama dia tak banyak lagi lah. So yang ini sebenarnya kita pilih maknanya fasiliti ataupun JKN tersebut ada MOU dengan service provider tu. Kita ikat satu MOU di mana pesakit boleh dapat ubat pada hari yang sama yang dia request. Dia macam Grab, macam konsep macam GrabFood, tapi kita kawal lah, kita lihat siapa operator dia, apa dia do's and don't mengikut atas dia ada lah. So yang ni kita secara beransur ini agak lambat sikit sebab dia setiap JKN tu dia kena ada perjanjian MOU dan sebagainya, dah kena select pilih dulu operator untuk UMT. Dia sebenarnya macam expansion of ubat melalui pos, tapi kita improvise tapi localize provider. Maknanya kalau kata yang macam contoh HKL, dia Lembah Kelang sajalah, untuk cover pun patient yang dalam Lembah Kelang sajalah. Berbanding dengan kelebihan ubat melalui pos tadi, kalau kata patient jumpa pakar dekat Hospital Kuala Lumpur, tapi ubat melalui pos tu kita boleh pos sampai ke Terengganu, ke Sabah Sarawak. Itu beza dia lah. Tapi ini ada advantage dan disadvantage lah. Dan juga web inventory untuk yang ubat melalui pos. Very interesting. Saya dah pergi ke beberapa klinik For example, klinik kesihatan di Sungai Buloh, saya pun terkejut dekat sana tempat farmasi penuh dengan yang nak hantar pos laju. Very interesting. Bila saya tanya, tapi memang ramai yang minta. Tapi bila pergi ke klinik kesihatan Presin 18 yang YB melawat lagi tu Putrajaya, yang itu saya tanya ramai tak, bila tengok sikit sebab dia kata orang Putrajaya suka datang ambil sendiri. And then satu lagi juga dia kata mungkin juga sebab especially yang di Putrajaya, mereka ni waktu kerja siang tu dia bekerja. Jadi mereka tanya boleh tak, the farmasi dia tanya boleh tak sebab yang ni sekarang bila untuk ubat dari pos dia kena COD, cash on delivery. Jadi bila macam tu, bila pos dah pergi siang tak ada orang, dia bagi kad, lepas tu kena pick up daripada jabat pos. Jadi itu yang jadi not attractive. Jadi itu yang mereka tanya, boleh tak biar dia dah prepaid dah, mana dah bayar, lepas tu boleh hantar malam. Jadi mungkin itulah sebab ubat melalui pihak ketiga might be something very attractive. Sebab bergantung pada demografi penduduk. Sebab kalau mungkin yang Sungai Buloh tu mungkin ramai yang umur, jadi dia waktu siang pun ada kat rumah. Tapi kat Putrajaya it's not doable. Jadi kita offer berbagai golongan dan berbagai kepentingan lah. Jadi maknanya saya rasa dengan Pos Malaysia dah ada juga UMT ni dah more or less lah, kita dah boleh cover berbagai golongan lah. Tapi kalau kata Pos Malaysia pun, macam saya rasa Putrajaya belum ada lagi UM3, belum sign dan sebagainya sebab saya kata baru mula last year. Jadi untuk Putrajaya kita, kalau yang kata ada masalah hantar dekat rumah, tak ada orang kat rumah tu, dia boleh minta alamat pejabat masing-masing. Asalkan kontak nombor dia tu betul untuk komunikasi antara Pos Malaysia. So next. So ini sedikit saya rasa saya tak sentuh lah, untuk slide ni hanya kita kongsikan order pencapaian sebab nanti akan repeat juga dalam short video kita akan ada sebentar lagi. Ini dekat sini kalau kita tengok secara keseluruhan iaitu fasiliti yang menawarkan berbagai jenis, at least sekurang-kurangnya satu jenis VAS tu. Kita ada 512 fasiliti seluruh negara yang menawarkan sekurang-kurangnya satu jenis VAS secara keseluruhan begitu. 141 di hospital dan 371 klinik kesihatan terpilih. Ini VAS secara keseluruhan. So, next. Ini kita konsisten sikitlah beberapa gambar lah untuk sebagai gambaran lah. So saya rasa idea ni bermula pada 2008 tu sebab kita tengok kan kawan-kawan kita dekat McDonald, KFC kan, it's very masa tu memang kita tahun 2000 awal 2000 tu kita struggle waiting time. Ini antara inisiatif yang is off lah isu-isu ni lah. So ini berbagai lah kalau kita tengok tu tadi yang pada lalu tadi macam contoh kan kata Nazira, ada yang tepuk dinding yang untuk lalu macam ni kan, dia bukan bangunan proper lah, dia tak perlu pun ni separate bangunan. Kadang-kadang dia
renovate sikit untuk jadi tingkap untuk kita passport Malaysia. Ada yang macam guard house tu dia ubah sikit yang separate satu semua macam tu. Dia jadi inisiatif fasiliti masing-masing, tapi konsepnya pesakit tak payah masuk dalam bangunan kita, cari parking dulu bangunan dan duduk waiting time, menunggu pula satu proses lagi dekat kaunter pharmacy. Itu yang kita amalkan. Contoh kalau tengok di gambar di Pulau Pinang tu, dia macam tu lah. Dia macam satu macam cabin. Ya. So ini antara yang successful lah, sebab kita dah ada seluruh negara 116,000 pesakit lah telah berdaftar untuk perkhidmatan ni, dan kita bilangan preskripsi susulan kita dah 1 juta lebih dah melalui cara ini satu lah. So ini antara ni. So untuk seluruhnya ubat melalui pos yang saya sebut tadi, kita dari segi pesakit berdaftar ada 95,000 lebih, dan juga preskripsi hampir 1,5 juta lah. Yang ini untuk makluman YB. Masa ni pun macam isu yang Datuk KSU nyatakan tadi lah, ubat melipus ni ada setengah tempat memang kita struggle lah nak promo tu, sebab ada yang refuse lah, tak nak. Tapi ada hikmah dia, kejadian pandemik. So sebab tu PKP, jadi orang tak ada pilihan, jadi dia terpaksa pakai. Jadi dah 2 tahun dia pakai, dia sustain dalam sistem ni. Maknanya walaupun 2023 dah boleh keluar dan sebagainya, kita lihat sustainable lah. Dia memang mendadak kita naik figure kita, bilangan ubat melalui pos tu dalam waktu pandemik dan hingga sekarang. Kita boleh buat bagi perbandingan. Maksudnya sebelum kita laksanakan program itu dengan selepas kita laksanakan, macam mana kesan dia terhadap masa menunggu, congestion dan sebagainya. Saya rasa kita ada ni. Mungkin Puan Puan boleh share sikit yang kita ada buat kajian ubat melalui pos. Kita ada buat kajian dan kita lihatlah memang dia punya waiting time tu memang tercapai secara overall dalam negara kita, ya, kurang daripada 30 minit. Kita punya waiting time is less than 50 minutes. So more than about 97% lah kita capai waiting time kita. So kita macam dah tiada masalah menunggu, sebab most of the patient dia akan pilih bus. So kita ada offer bermacam-macam bus. So mana yang sesuai, mereka akan pilih. Ini kita laksanakan di tempat di mana kita lihat waiting time dia more than 50 minutes. Tidak semua fasiliti yang ada di YB. Dan fasiliti yang waiting time dia 5 minit, 10 minit, kita tak buat lah. Ni kalau klinik kesihatan kecil-kecil tu yang patient pun datang 5 minit sekali datang, saya rasa tak ada. Yang tu kita tak adalah keperluan untuk tu. Tapi can be sebab especially setengah sakit tu dia akan datang berulang, dan kadang-kadang appointment pun 6 bulan sekali. Jadi in between dapat ubat setiap sebulan atau 2 bulan kan. Jadi kita target kepada mereka lah bila dia datang kali pertama tu, kita target kan. Dan also juga mungkin kalau boleh disebar luas, sebab yang ni kena constant punya updating to the public, buat poster, WhatsApp semua. Kalau kita boleh sebar lagi, sebab very interesting, sebab pada saya yang ini dah tak payah nak drive pergi klinik atau hospital, tak payah nak dapat nombor, tak payah nak tunggu RM5 je it's a very very good deal. Because I think tadi kita memang organizer, we just have it dekat 103 facilities, sedangkan kita ada 1,000 lebih facilities, so which is only 10% of the coverage. Jadi of course saya faham maknanya ada sistem tu memang tak perlu pun, tapi I think daripada yang ini 1,000 lebih tu lebih baik, masih banyak lagi yang kan. Sebab buat melalui pos KYB dia tak cover semua, coverage dia tak meluas. Tempat-tempat yang remote dia tak penting. Kalau di KL ni kita tak ada masalah, semua buat melalui pos dia cover, ya. Tapi tempat contohnya masa saya di Negeri Sembilan, banyak tempat even nilai pun pos laju tak cover. So kita bagi mereka alternatif lain lah, macam pandu lalu ataupun locker. So sebab pos ni not so popular dekat kawasan-kawasan yang remote, sebab pos laju memang tak ada. So that's why kita perkenalkan UM kita, di mana UM kita ni akan cover tempat yang mana pos laju tak cover. So insulin patient tak payah, sebab pos laju dia tak ada, dia tak cover
produk apa ni yang ada chain. So tapi UM3 ni dia cover. Kita memang minta dan dia boleh deliver on the same day. Post laju dia tak boleh deliver on the same day. Itulah maksudnya kena maklumat dia kena dijelaskan lah. Mungkin kita ada farmasi punya Dia di setiap kaunter farmasi, sebab macam saya kata tadi, dia bukan tawar semua 4 jenis serentak kan. Maknanya each kaunter farmasi, maknanya ada bila dia dah ready dia akan promo dekat kaunter. Maknanya komunikasi kita bila kata 4 bulan depan saya nak ambil sejadah apa. So didaftar sekali je. In fact saya nak cadang, benda ni bagus yang masuk dalam KPI YB3 ni. Maksudnya contohnya dalam RTM tu, Ya. bola TV dia utama lah. Sebenarnya dah lama kita memang dah buat the promotion tu memang kita Tak apa. Tapi dia dah tak apa YB bagus juga cadangan tu, sebab kita sebenarnya dari segi aktiviti promosi sebenarnya kita ada dapat slot-slot percuma untuk TV-TV utama. So kita akan gunakan slot tu from time to time. Tapi at the same time dengan social media, kita boleh bagi nafas baru. Sebab video pun kita dah prepare dan ke depan ada macam video 40 minit ya, tu pun kita boleh edar melalui WhatsApp dan sebagainya. No, because this is very good initiative. Yang kita sebutkan maksudnya fasiliti ni ini perkhidmatan dia, fasiliti ni ini perkhidmatan dia. Jadi orang tak expect macam kat sini ada juga pandulan tu for example kan. Tapi yang kita sebut tadi some buat pandulan tu, some buat post, some buat ada yang buat semua. Yang itu dia orang kena tahu lah fasiliti mana yang ada, mana-mana fasiliti yang tersebut. Sebab pada saya YB, kalau boleh saya nak buat, anda tak perlu datang ke klinik atau hospital untuk dapat ubat. Yang sebenarnya ada untuk dekat farmasi kita sentiasa ada. Apa yang kita buat, macam mana kita nak maklum pada pesakit, kita ada special counter. Bila kita lihat pesakit ubat dia diberi selama 6 bulan, kita akan terus approach macam tu. Maksudnya KSU mungkin promo dekat luar ni. Kadang dia kebetulan dia tak tanya. Kita memang dah buat. Sekarang ni sebab benda ni dah successful, kita dah macam Ya. boleh nafas baru kita akan Kita guna media yang kita dapat. Kita kongsikan juga ini sedikit lah yang saya kata tadi mengenai kita panggil logo ubat. Logo ubat ni tak terhad kepada hanya di hospital ataupun klinik kesihatan. Dia boleh juga berada, contoh kalau ni kat Komta kita dah ada Pulau Pinang macam ada yang di fasiliti dan juga di mall-mall lah. Ini contoh gambar yang tengah tu is pergi saya pergi melawat tahun lepas di Majma Mall Sarawak. Ini kita ada lah. Yang ni bila kita buka memang konsep dia bagus, tapi tak menyusahkan orang kita kan, sebab mengata mereka kena pergi. Tapi ini centralized Datuk KSU, sebab contoh kalau kata di Majma Mall ni dia berada di mall, tapi fasilitinya bukan hanya hospital umum Sarawak. Dia maknanya hospital klinik kesihatan lain yang ada patient tak perlu refer, yang dia nearby dekat mall ni, patient pilih lokasi tu, kita yang uruskan hantar ubat kat situ. Ada sekian hari bulan komunikasi saya kata melalui WhatsApp ataupun SMS begitu. Jadi maknanya patient dah tahu okey dia nombor dia sekian-sekian nombor digital lock tu katalah 007 tu dia pergi nombor lokal E1 contohnya. So dia start, dia boleh ambil ubat dia maklum balik kepada staff kita. Maknanya lokal tu dah available for next patient. Dia macam konsep macam tu. Dia centralized, dan dia boleh, maknanya kalau kata dekat hospital mana-mana yang ada tu, kalau nearby klinik pun nak guna fasiliti tu boleh guna. Jadi maknanya ini berbagai approach lah yang kita buat over the years lah. Contoh macam Pandulan bukan hanya dekat pada hospital tersebut. Hospital berdekatan, klinik kesihatan berdekatan, dia boleh guna. So contoh di Putrajaya kita ada locker di masjid dan juga kita ada pandulan di IKN. So persekitaran situ boleh saja mengambil ubat mereka. Kita punya sistem ikman ubat di mana mereka hanya tengok sampai dekat sini macam mana kat mana bila nak ambil apps. kita ada apps. Itu komunikasi yang tertinggi lah. Yang pun terbit masa pandemik tu lah kita expeditekan. Sebenarnya rancang tu sebelum datangan pandemik lagi, tapi bila datang pandemik kita tak boleh ni nak komunikasi dengan pesakit susah. So kita segerakan launch ubat tu adalah
komunikasi temu janji kita dengan pesakit bila nak ambil melalui apa. Ya, siapa ni? Dan YB, sebab this one is very interesting, kalau tu saya mencelang sikit. So, sebab taklah lagi YB akan berjumpa dengan exco kesihatan negeri. Sebab pada saya inisiatif banyak ni kita boleh gunakan dan juga boleh minta kerjasama mereka untuk mereka kena pasti di negeri ke di daerah lagi banyak fasiliti umum sebab mereka on the ground, so they will know better selain dengan pegawai kita. Jadi kalau kita boleh ambil ruang kita, kalau YB setuju, kita masukkan dalam presentation. So untuk yang ini mengenai apa ni, ini susulan jadi UMT next. Previous. Untuk yang ini kita share sedikit lah apa beza dia tadi dengan apa ni post initiative itu yang tak cover by post tadi tu. Yang paling signifikan adalah ubat rakan yang sejuk dan juga dia hampir real time lah, maksudnya UM3 cover pada hari yang sama lah. Kalau post Malaysia kita terpaksa minggu pula post Malaysia hantar video kan kepada peserta. Ini yang sedikit perbandingan. So yang ini lah, ini yang apa ni pioneer kita yang telah berjalan di playlist lah di semua apa ni klinik kesihatan dan juga hospital. Yang ini syarikat yang ini Tapau, dipanggil syarikat Tapau nama dia, yang dah diikat MOU lah dengan apa ni JKN Perlis dan kita dah launch tahun lepas lah. So sekarang ni dah ada dalam lebih kurang 280 pesakit berdaftar dan preskripsi pun dah banyak sikit lah. Dia dah almost 1 tahun dah. So ni especially dekat kawasan-kawasan macam COVID, nak kata padang pun tidak, betul. Ya. Sesuai lah. Sekijang. Okay. Kita kat situ ada group of macam Crimea kan, that kind of group lah. So I think boleh menambah sekijang. Because memang kawasan kita dah sampai dah jauh kan. So this is where we can take out this kind of facilities lah, atau this kind of initiative lah untuk bantu. I think sebab saya kerja mereka itu dia punya pesakit dia sebab ramai orang tua tahu. Lepas tu anak-anak dia tinggalkan di bawah. Kali nak bawa mak dia keluar tu tak masalah. Dia boleh bayar. Tak ada. So yang terkini adalah di Hospital Kuala Lumpur. Ini baru sangat lagi lah, memang preskripsi pun tak banyak lagi sebab baru saja selesai ikatan kontrak dan telah berjalan lah. Ini maknanya kita siapa-siapa yang ada apa ni appointment dengan SPR tu, orang tu terdekat boleh dapat lah nampak ambil mata yang ini. Yang ini SPR dah bagi duit tak belum? Sebab dia yang ini because dia kalau ubat melalui post, satu negara kita set standard lah dengan yang agree upon RM5. Sekarang ni ada dia request tu ni harga. Dia lebih kurang sama dengan ubat melalui pos, tapi kalau you nak deliver on the same day, lain sikit. Dengan cold chain, dia lebih sedikit lah. Tapi tak payahlah patient nak bawa, patient mungkin bawa berubat kalau datang sini. Nanti baru ni kita ada baca satu berita that rakyat lah, mereka agree to pay more. Willingness to pay. So I think that is also good point lah, maksudnya kalau kita nak laksanakan dia. Jadi kalau kita nak laksanakan, how do we choose the vendor? Yang tu kita serah pada fasiliti macam HKL dia sebab dia institusi sendiri kan, fasiliti. Kalau macam Perlis tadi JKN yang decide. We can work with the hospital selamat lah. Hospital selamat dia cover 3 sekali, Nabis dan selamat itself dan sekijang. Maknanya kat mana ada kita boleh bantu percepatan. Ya, boleh kita pilih yang terkini kita plan dan kita buat launching soft launch. Kalau saya lihat dalam macam tadi kita ada UMG kan,
on the Sarawak punya Sarawak and Sabah lah yang saya tengok memang betul pos laju certain dia 45 km suburban dia tak reach. Tetapi sekarang saya tengok yang macam JNT yang dia kat certain pasal punya apa tu servis kan, dia orang sampai dia buka dekat pekan-pekan baru dan juga urban. Saya rasa kalau untuk sektor Sabah Sarawak mungkin boleh diperluaskan sebab sometimes penduduk rumah panjang kan dia travel 50 km just untuk pergi ke ke hospital, dan ada juga yang dia pergi tu untuk ambil yang pada laju tu dekat hospital ni memang orang luar bandar lalu juga tapi it's good if UMG ni dapat expand to the suburban and pekan-pekan yang saya tengok kalau servis ni better. Dan juga satu saya nak tanya, bila kita pakai yang UMG ni kan, adakah bagaimana tahap macam keciciran ataupun kehilangan ubat tu berlaku ke tak in term of services yang dibagi oleh pos laju dengan service provider yang lain? Maksud ada tak komplain? Tadi dah tak apa yang awal-awal dulu ada lah kita ada buat kajian dulu sebenarnya, nanti kita kongsikan. Tapi sebab kita dah setiap kali over the years kita dah banyak discussion dengan Pos Malaysia dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau di UMT ni dia lebih spesifik dan localized, lagi mudah lah. Maksudnya kita posi kalau kata polis dia maknanya dia tengok itu saja dengan syarikat tapau itu saja. Jadi maknanya dia lebih localized lah. Cuma concern saya memang macam Sarawak kan. Saya expect kalau kata remote area mungkin provider tu dia akan jadi very costly. Tapi kalau kata ada macam kat Sarawak bagi subsidi dan sebagainya, saya rasa it's a good collaboration yang kita boleh venture. Maybe kita boleh ni. Sebab ini kalau kata orang berdalaman tu sendiri nak bayar dia agak costly lah, saya foresee lah sebab Maybe Timbalan Menteri saya dapat maklumat sekiranya parcel tu hilang oleh pos laju, mereka akan ganti RM100 lah. Perkara tu ada dinyatakan dengan jelas dalam MOU. Saya sentuh sikit lah mengenai cabaran-cabaran lah yang kita hadapi dekat program perkhidmatan farmasi. Dalam ni saya nak sentuh sikit mengenai next. Okay. So mengenai perjawatan lah, sedikit perkongsian lah, tidak ada lagi fasiliti di KKM, klinik-klinik kesihatan tertentu yang tak ada di next. Contoh dia kalau previous lah. Okay, so kalau kita tengoklah ada jurang berjawatan pegawai farmasi dan penolong pegawai farmasi sedia ada berbanding dengan outfit ataupun norma mengikut beban kerja sebenar. Macam jawatan yang kita ada sekarang adalah 9,000 pegawai farmasi dan 4,600 penolong pegawai farmasi. Kalau kita tengok pada keperluan mengikut load dan kita punya performance lah, kita perlu 11,600 lah. Dan untuk pegawai farmasi dan juga 7,200 PTF lah ataupun penolong pegawai farmasi. Next. So untuk ini secara gross lah yang kita buat sedikit simple analisis lah yang kita perlukan berapa lagi. Saya nak next slide. So untuk macam kita buat ni lah antara justifikasi kita lah ke klinik. Contoh kalau kita tengok pada jadual yang 2C tadi tu, yang pada jadual ni contohnya kita masih ada lagi yang berjawatan telah diluluskan untuk pegawai perubatan sehingga lebih dari 10 pegawai, tapi jawatan untuk pegawai farmasi satu pun tak ada. Jadi contoh ini berlakulah di salah satu klinik kesihatan. Lepas tu yang secara totalnya ada 288 klinik kesihatan yang mempunyai 1 hingga 10 pegawai perubatan, tapi tak ada satu pun jawatan pegawai farmasi. Dan saya rasa ini memerlukan approach yang ditangani segeralah sebab kita tak bolehlah berbiar keadaan macam ni. Ini beside yang kota 300 lah, saya rasa ini urgent yang perlu diperbetulkan. Juga saya ingin sarankan juga di sinilah mungkin sampai masanya bila kita luluskan sama ada fasiliti baru dan sebagainya, kita rancang bersekali semua jawatan. Dia tak boleh hanya jawatan tertentu saja, jadi macam servis tu run tidak balance lah. Jadi kami terpaksa hantar pula daripada klinik terdekat dan sebagainya. Sedangkan dia orang pun dah ada load yang dah sedia ada. Nak kejar ke klinik baru. Kalau kita nak bergantung kepada pegawai kontrak pun,
kami pegawai kontrak dia boleh compensate pegawai tetap. Tapi kalau stand alone kita nak hantar pegawai kontrak full time dekat satu-satu dia, mereka dia punya komitmen tu lain lah. Jadi susah kita nak dari segi kawalan lah. Saya setuju yang satu kes satu macam mana ya? Kalau misalnya ada hospital baru dan perawatan Tak, untuk hospital baru memang ada. Tapi yang ni lebih macam kalau klinik kesihatan dan sebagainya. So ini cabaran dia nanti. But for example dulu kita ada klinik kesihatan di Pekan, Kampung Kemai. Dia adalah pegawai perubatan di sana, tapi pegawai bukan pegawai farmasi, penolong pegawai farmasi pun tak ada dalam jabatan tu. Jadi itu yang kita nak ubah supaya pastikan. So right now critical play. Ya. Okay. Ini kita dah letak juga pada ni Datuk Zainal. So satu lagi next slide. So okay, ini pun juga saya nak cadang secara overall lah untuk perhatian. Contohnya kita di apa ni, slide 24. Slide 24. Previous. So untuk slide ni kita nak cerita lah, kalau kita nak sarankanlah kepada pengusaha tertinggi untuk kawan-kawan kita di negeri lah, di JKN. Kalau kita tengok ada yang pengarah hospital dah Jusabi, tapi timbalan pengarah kesihatan negeri termasuk yang farmasi ada berbagai grade dekat situ. Saya rasa load tu tak seimbang lah dengan kerja yang mereka laksanakan. So ini mesej ni sangat important lah bagi kami, sebab kalau kita tengok, kita kan secara refleksi dah begini. Jadi TPKNF pun grade 54, you jaga bawah tu seluruh negeri beratus-ratus grade 54. Dia jadi macam hierarki tu tidak adil lah dengan beban yang mereka tanggung. Dan juga satu lagi, kalau kita slide yang tadi kalau kita tengok tadi tu grade TPKNF kita adalah grade fleksi. Maknanya kalau katalah orang tu cuti sakit yang lama dan sebagainya, somebody yang tanggung kerja tu dibayar 1/3 gaji grade 4/1 tanggung kerja. Kalau macam camping, kita camping 54 contohnya, kita bayar tanggung kerja tu grade hakiki tu grade 54. Contoh kami je lah yang dekat TPKNS seluruh negara ni masih dia letak stroke 41 fleksi tu, bermakna siapa yang tanggung kerja tu dia akan back to gaji asas grade 41. Itu yang kita nak. Ini tidak selaras lah dengan semua jabatan. Dia tengok keseluruhan lah, semua program lah, sebab baru selaras dia seimbang. So next. So sedikit lah mengenai infrastruktur dan juga perkasaan ICT. So yang ini adalah antara perkara-perkara lah yang kita nak highlight juga. Contohnya bangunan ni, sebab kata kita dah bangunan lama, kita ada dapat dululah notis Jabatan Bomba dan Penyelamat yang katakan kita antara statistik yang YB mention dalam mesyuarat postcard yang tak mencapai requirement bomba tu. Jadi bila kita nak fulfill requirement tu, kita kena bayar berapa pun satu? 200,000 untuk plan lakar saja yang untuk bomba. Berapa juta? Total sejuta lebih just untuk plan lakar tu, untuk kita ni baru boleh upgrade. Jadi yang tu mana nak cari peruntukan, kita minta tak lulus lah dulu. Jadi kita officially bangunan ni masih belum lulus bomba. Ada isu. Itu soalan nakal bagi. Kalau kita jual tanah ni, kita bagi tanah yang tempat lain macam apa ni, NIH nak lah. Kalau dapat macam NIH nak, tapi memang kami nak untuk maklumat, ada berbagai pihak. Tapi saya kita tengok over the years, dia offer tanah yang lebih kecil daripada tanah ni dah ada dekat Shah Alam tu, which is nilai tanah saya rasa less than 50% value per acre dekat sini. And then kita dapat pampasan tak lepas pun nak buat makmal MPRA. So tak boleh lah kalau nak bagi biar swap tu swap yang menguntungkan kerajaan. Sebab dulu banyak dekat Bangi tu dah pernah propose masa tu kos nak ratakan paya dan sebagainya. Tak keluar modal lah, diam kami tak berbaloi. Tapi memang kami sangat setuju kalau dapat proper place, sebab tanah sini value tinggi. Betul betul. Baru ni PM pergi ke bidang tambahkan sama Yes, yang tu sekitar memang walai
heritage lah ini. Jadi itu basic heritage kan. Even di HKL pun ada yang mention selera motor tanah itu sebenarnya, tapi tiba-tiba dah ada dan di BKM tak kutip bayar ada ni mereka. Itu sebenarnya itu boleh push. Okay. Yeah. So, But anyway, I'm going also to Tangling the first week of February untuk training. Ada reason pada itu. So, okay, untuk itu satu, yang seterusnya untuk MPRA sekejap lagi kita akan melawat ke makmal MPRA, kita tengoklah macam mana keadaannya. Dan untuk PHS dan sistem PHS ini sebenarnya dah due for naik taraf, tapi projek ni masa kita bangunkan dulu bersekali dengan konsesi bekalan ubat tu. Jadi selagi konsesi itu tak dimutamakkan, kita tak boleh gerak lah. Jadi banyak kita dah stagnan berapa tahun ni, banyak perkembangan dan naik taraf kita tertangguh lah selagi konsesi bekalan ubat juga tak dimutamakkan. Dan juga perkakasan ICT, saya kongsikan sikit lah. So yang ni JPPN tadi, yang ni 1.4 juta ni untuk saya rasa slide pun dah ada lah sebab masa dah tak ada banyak. So saya teruskan untuk makmal MPRA juga. Ini adalah untuk makluman awal, nanti ada short briefing dekat makmal masing-masing. Dan juga ini cabaran di makmal MPRA lah, of course iaitu bangunan tu sendiri uzur. Dan juga peralatan lah, kebanyakannya dah lebih 10 tahun lah. Memang dah due for change lah. Kita perlukan fasiliti yang sesuai untuk letak alat. Jadi kalau kata Datuk KSU cadang tadi menjadi kenyataan, sangat kita lalukan lah. Tapi kami tak nak lah, ada setengah model tu dia propose, kita pula bayar sewa kat dia. So kami tak nak lah. Kalau macam tu, lama-lama kita pula, dia jadi tuan tanah, kita pula bayar sewa. Dapat space yang kecil. Jadi kita benda-benda macam tu lah. Kalau untung-untung win-win, okey. So ini sepintar lalu lah gambar-gambar di makmal MPRA. Ini sepintar lalu, nanti kita ada lawatan ke sana. Yang itu untuk untuk cadangan pertimbangan WBMK lah. Maknanya alat ni dan Datuk KSU jugalah ya. Contoh alat-alat yang dekat MPRA itu, 3 alat utama yang kita nak tukar tu, itu saja 4.1 juta. Dan BP6 yang kami dimaklumkan terkini, biasa setiap tahun program perkhidmatan farmasi dapat dalam 10 juta. Kita aktif ke semua fasiliti sampai ke klinik kesihatan dan hospital. Kami manage lah the list tu. Tapi untuk yang terkini katanya because of budget datang secara runcit, kami jangkakan masa awal tahun tu, kami jangkakan kami dapat dalam 3 juta lebih. So kami dah cut sana sini 3 juta. Tapi yang terkini baru semalam 1.5 juta. Jadi saya rasa dapat roda sajalah kot ya. Alat masalahnya alat Datuk KSU, alat-alat ni juta-juta harga, kena tender. So tender kalau dah bulan 4 baru buat decision tak ada duit, memang kami tak boleh gerak lah. Tapi yang tu 3 syukur aku dah beritahu sebab bulan Februari baru akan tentang budget tahun 2023. Sebab tahun ni luar biasa sedikit kan. Tapi kita tender dulu. Tapi kami minta priority utama lah. Cuma yang saya nak dalam cuma yang tapi tak terima apa kat sini. Tapi nak sadar sebab kita orang BP6 memang terhad kan. Tapi dalam bulan kita tahu tak? Kami ni tak berani nak roll apa ni Datuk. Sebab roll quest file tadi pun asyik roll, tergolek kami jatuh bawah bukit. Sebab pariti nombor 10 dalam IKN langsung tak ada dalam RP3 yang saya cerita tadi yang pasal quest file. Jadi benda-benda macam tu yang urgent sangat, saya rasa memang tak boleh tanggung. Alat ni satu, quest file, sistem quest file tu dah due for upgrading sebab ada isu keselamatan. Orang boleh breach kita punya sistem. Itu sangat urgent lah. Untuk quest file tu kita nak 22 juta. Tak, tapi 22 juta bukan dia minta sekaligus. Tapi kondisi akan dibangun. Direct negotiation. Jadi itu yang saya tak risau. Tapi bila last dia punya system, we have to review. Tapi anyway, saya akan masukkan priority. Sebab yang tu biar tak perlu 10 kali bulan. InsyaAllah. Okay.
ini kita sentuh sikit dah perubahan polisi ya, yang mengenai kita peruntukkan ubat baru masuk dalam KKM. Kita naklah ada satu dedicated, kita tahu kita dapat lah sekarang ni dalam 100 juta lah. Sebab bajet kita dalam 3.5 bilion tak termasuk nilai vaksin COVID-19. So sepatutnya 100 juta tu sangat minimal lah yang kita minta. Ini kita minta ditetapkan setiap tahun, tak payah kami buat paper banyak-banyak, kadang dapat kadang tak dapat ya. So next. Untuk seterusnya mengenai tadi sebut sikit mekanisme keputusan harga ubat, pemakaian Akta Negeri Sabah. Mekanisme Akta Sabah ni kita akan ada satu sesi briefing berasingan lah kepada YB. Kita duduk tenang-tenang untuk kita decide apa ada tujuan. Ni tak sempat nak beli kat sini. Dan juga mengenai pemakaian Akta 371, kita ada buat satu maklumat lah kepada, saya sebut lah dalam mesyuarat postcard kita tadi, mengenai Akta pendaftaran ahli farmasi yang tidak terpakai di Sabah tu. Jadi surat pun kami ada hantar detail kepada Datuk KSU untuk seterusnya lah kepada persetujuan YBMK. Dan juga perkara mengenai isu-isu online dan sebagainya, nanti kita akan melawat makmal yang berkaitan. Dan hala tuju kan habis ketua pun kita minta separate briefing. Dan juga sedikit mengenai ratifikasi CPTPP, kita buka sikit nanti ini pun akan ada sesi briefing yang berasingan juga YB ya. Sebab ini isu ni juga kita lihat bersama lah dengan MITI dan sebagainya. Sebab ini isu interagensi dan apa ada tuju Malaysia lah juga, sebab dia ada implikasi yang sangat besar terhadap industri pharmaceutical tempatan dan juga mengenai intellectual property. So ini saya pun mohon satu briefing berasingan. Next. So yang ini untuk seterusnya. Next. So ini Akta, ini kita punya homework lah orang ni. Untuk 4 tahun ke depan tu, setiap 1 tahun tu ada Akta. Ada Akta yang kita nak tamatkan lah. Ini slide 50. So contoh dia patutnya kalau ikut in the pipeline, patutnya kita dah bergerak laju dah ni 2023 Akta Soda, Akta Jualan Dadah. Kita berhasrat lah untuk ditablkan di Parlimen lah. So yang ini sebab di peringkat KSU dan Tan Sri KPK kita dah settle dari segi polisi, dan juga previous menteri pun kita dah bentang. Cuma yang ini untuk menteri baru kita bentang balik untuk persetujuan YB, dan kita berharaplah kita dapat defend dekat pembentangan Parlimen insya-Allah 2023 lah, selewat-lewat ni lah. So seterusnya kita juga dah overdue sebab kita Akta banyak Akta lama, Akta 1952, jadi basic Akta pokok tu dah banyak yang tak relevan. Akta dadah berbahaya ni, jadi ini pun dah di umur ni, tapi kita tak mampu buat 2 Akta sekaligus untuk pindaan lah. Jadi kita rancang 2024 dan juga Akta Ilan Ubat itu sekali ya 2025, dan akhir sekali yang Akta pendaftaran ahli farmasi pun memang dulu, tapi sebab itu terpaksa prioritas kami letak satu-satu Akta 1 tahun. Ini hasrat kita waktu terdekat. Next. Ini sedikitlah mengenai mengenai hasrat kita juga. Ini pun kita akan ada satu sesi briefing berasingan. Tadi Datuk Yusuf minta highlight dah isu ni mengenai pharmaceutical track and trace. So hasrat kita untuk the whole mapping of industri pharmaceutical, kita dah high time lah kita perlu ada satu sistem yang otomasi setiap supply chain tu kita boleh track lah. Maksudnya kalau kata daripada pemborong dia hantar bekalnya, itu feature lah macam dalam 10 tahun ke depan ke kita bahas visibility mapping supply chain dekat Malaysia ni menjadi satu kenyataan lah. Tapi banyaklah perkara-perkara yang perlu kita buat dah untuk mencapai hasrat ni lah. Yang hasrat ni kita kalau kata esok supplier bila dia dah ada QR code pada satu-satu produk tu, bila masuk ke farmasi kita, waktu kita terima barang, kita tak perlu lagi lah nak punch in dalam komputer sekarang. Contoh dia paracetamol 100 kotak, kita masuk satu-satu, kita mengadai dengan yang syarikat sediakan tu, dia punya packing list apa, kita tag, dia dah masuk automatic 100 kotak dalam kita punya sistem. Dan bila kita keluarkan ke kaunter kita ni, dan bila kita dispense tu pesakit, tidak daripada stok kita. Jadi mudahlah, tak payahlah kita satu-satu nak punch in, ada human error.
Itu dekat setting facility. Tapi dalam supply chain, bila kata ada satu ubat counterfeit dan sebagainya, kita boleh detect. Maknanya kalau kata ubat tu dalam dia keluarkan 1 juta tablet katakan, ataupun 1 juta box kecil tu kan. Dia tiba-tiba nombor siri yang sama berulang dan sebagainya, kita boleh detect. Yang tu kalau kata ada player, illegal player dalam tu. Jadi kita itu penting lah yang kita hasratkan. So next. Saya rasa itu saja yang untuk pemutaran kita sebab lepas ni kita nak melawat. Just a quick one bagi Menteri. Yang penanganan track kita akan bawa untuk pertimbangan dan juga kelulusan YB Menteri. Pertama, sebab untuk hologram pada bulan Ogos ni akan tamat dia punya kontrak. Jadi itu apa Hadiza, kita akan cadangkan untuk baru 1 tahun ke 2 tahun. Untuk hologram untuk hologram extend dalam 2 tahun. 2 tahun YB. So yang ini sebab nanti kontrak sedia ada, jadi kita kalau YB setuju nanti kita kena bawa ke MOF untuk dapat kelulusan. Dan kedua juga kelulusan yang kita akan minta untuk diperoleh di data YB Menteri berkenaan dengan track and trace juga. Sebab track and trace jadi maknanya kalau disetujui itu hala tuju dia. Jadi itu sebabnya kenapa kita nak lanjut 2 tahun, sebab kalau nak bangunkan sistem track and trace perlu di tender, lepas tu nak dinilai. Jadi itu yang kita rasa sesuai 2 tahun yang lanjut, jadi patut tender. Tapi bila dah ada track and trace dapat dilaksanakan bersama dengan pihak industri. So once kita akan buat sediakan mini trial dan tentukan pada YB Menteri kalau setuju dan dilaksanakan. Kerangka tu dah berapa tahun kita rancang lah, tapi kita dia final kontrak sekarang sebab hologram. Yang hologram dah ada. Sebab hologram untuk mengelakkan dia tipu produk yang tak legal tu kan. Tapi dia Trace itu satu platform untuk kita selain daripada kita letak hologram yang sekarang tu. Jadi kita embeddedkan feature-feature hologram tu dalam yang QR code. Jadi QR code tu bila orang scan dia nampak batch number, expiry date dan juga maklumat-maklumat basic. Ya belum dia hanya satu layer. Tapi untuk yang syarikat sedia ada is just nak hologram saja. Yang itu hologram saja. Interest will be totally itu dia tender. Dia satu dia nanti kita ada satu briefing hasil lah YB. Jadi kita nak satu sistem yang khas, just on track and trace. Jadi dia tak kena mengena dengan syarikat sedia ada. So that's why kita nak tender. Lepas tu siapa-siapa nak bidder masuk untuk bangunkan sistem. Tak ada lanjut tak, cuma sementara nak bangunkan sistem track and trace akan ambil masa. Jadi itu dua keputusan yang kita kena Lebih dan itu saya rasa kita jemput makan sementara ni sementara kita run video yang bas tadi yang saya kata. Dah tak cukup buka. Yang berhormat kesihatan, kesihatan ini adalah makmal cyber, which is part of section policy cyber. Fungsi utama section ini makmal ini bukan sahaja banyak interaksi kepada peserta pun. Dia atas aduan ke atau kita? Benda tu disiarkan and crime. Kita ada engagement dengan Aktif saya. ya, kita keluarkan daripada SQ. Tapi nak tanya, dia ada first entry point sebab apa-apa nak kena declare dulu. Kita discover, kita akan ada. YB Zalia sana. Oh, saya ada. Petani ke? Orang kampung. Betul lah, betul susah.
Tambah apa kita lah. Tambah apa Jawa. minum. Air badak. Air badak, yes. Air. Ke tradisional makanan, kopi-kopi yang kemungkinan mengandungi bahan-bahan bahan semua. So bila kita dah dapat pusat, kita selalu kembali kepada kawan operasi dan sekat untuk dia do further. So ini limit. Boleh. Apa So ni? dia combine lah. Not only for the dulu ada limit, but now memang kita dah buat kalau ada Ya. This one coming from Kedah. This one mungkin datang daripada Kelantan. Kita dia dapat bagian Memang sokong je dengan banyak kos tinggi. Dah ni ambil gambar semua yang Saya ikut je saya. Adakah 10 minit tak tampal ni? Jangan ambil gambar air dengan ni. Okey, boleh please satu? Okey. Okey, tunjuk okey. Okey. Nampak FKRA tak? 1, 2, 3. FKRA. Alright.